Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Nama saya Fatin Nazirah binti Abu Hassan. Saya adalah pelajar daripada RSMP Biologi bernombor kad matrik D2018 208 6680. Sebelum saya menerangkan dengan lebih dalam lagi tentang teori-teori ini, kita perlu mengetahui tentang kebenaran ilmu. Kebenaran ilmu wujud dari pemahaman subjek tentang sesuatu, terutamanya bersumber dari sesuatu di luar realiti, peristiwa, nilai-nilai iaitu norma dan hukum yang bersifat umum. Kewujudan kebenaran itu berupa penghayatan lahiriah, jasmaniah hingga idea-idea pemahaman kepada potensi subjek iaitu mental, rasional dan intelektual. Tingkat kewujudan kebenaran ditentukan oleh potensi subjek yang berjangkaunya iaitu semua teori kebenaran yang dipraktikkan dalam kehidupan harian di mana masing-masing mempunyai nilai di dalam kehidupan manusia. Misalnya, pendapat siapa yang benar? Kenyataan siapakah yang benar? Oleh itu, haruslah ada persamaan dalam menilai kebenaran pemikiran. Terdapat 3 bentuk kualiti dan kebenaran ilmu, iaitu yang pertama ialah kebenaran relatif dan mutlak, iaitu sesuatu perbincangan akan menjadi sia-sia jika tiada sesuatu pandangan tertentu walaupun penghayatan baru itu tidak dipastikan kebenarannya. Yang kedua adalah kebenaran alami dan yang terakhir adalah kebenaran khusus individual dan umum universal, iaitu membawa kepada maksud kebenaran sesuatu pemikiran haruslah bernilai universal, iaitu ianya haruslah berlaku bila-bila masa dari mana jua untuk mendapatkan pengetahuan baru. Kebenaran ilmu mempunyai tingkat hierarkinya sendiri. Itu yang pertama ialah tingkat kebenaran indah, iaitu tingkat yang paling sederhana yang dialami oleh manusia, seperti apabila kita melihat ke langit, melihat bintang. Yang kedua adalah tingkat ilmiah, iaitu pengalaman yang diperoleh oleh indera dan diolah dengan rasional. Sepertinya adalah apabila kita melihat langit, kita nampak bintang dan gugusan bintang. Dan yang ketiga adalah tingkat falsafah, iaitu renungan yang mendalam terhadap sesuatu isu dari pelbagai aspek secara holistik. Seperti yang saya cakap tadi, bila kita melihat bintang, ia akan membentuk buruj-buruj yang boleh menjadi petunjuk kepada orang tentang arah. Dan yang terakhir adalah tingkat agama, iaitu kebenaran mutlak yang bersumber ke Tuhan, dihayati dengan iman dan kepercayaan, iaitu meyakini bahawa buruj-buruj bintang yang memberi arah kepada manusia itu semuanya datang daripada Allah untuk menunjukkan kekuasaannya. Seterusnya adalah berkenaan tentang teori-teori kebenaran ilmu. Teori ilmu dan konsep kebenaran ilmu merupakan satu masalah yang berpanjangan kerana ketiadaan konsep kebenaran yang utamat, iaitu final dan mutlak dan absolute, yang menyebabkan kebenaran sesuatu ilmu dianggap sebagai suatu keadaan yang relatif, yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman seperti perkembangan ilmu sains, suasana dan keadaan semasa dalam sebuah masyarakat. Hal ini kerana menyebabkan nilai kebenaran adalah masyarakat yang terus berubah berdasarkan variasi konsep kebenaran ilmu. Sebagai contoh yang jelas yang boleh kita lihat tentang nilai kebenaran yang berubah adalah ilmu sains yang menyatakan bahawa lidah terbagi kepada 3 bahagian untuk unsur-unsur pahit, manis, masam, masin. Sudah tidak boleh digunakan kerana kajian baru menemukan bahawa semua bahagian lidah boleh merasakan keempat rasa tersebut secara sekata. Terdapat banyak teori kebenaran ilmu. Antaranya adalah teori kebenaran koresponden, teori kebenaran konsisten ataupun koherensi, teori kebenaran pragmatik. Namun, dalam topik ini saya akan membincangkan tentang teori kebenaran performatif dan teori kebenaran struktural paradigmatik. Teori kebenaran struktural paradigmatik adalah berdasarkan paradigma ataupun perspektif tertentu yang disokong oleh sekelompok komuniti ilmuwan. Contohnya, setahun umumnya ada 365 hari. Ini
bukan sahaja sekadar bilangan hari dalam setahun, melainkan ia adalah berkaitan dengan bilangan putaran bumi dan disetujui oleh para ilmuwan dalam bidang astronomi. Teori paradigmatik ini juga menggunakan nilai bersama yang menjadi penentu penting dari perlakuan kelompok dan berfungsi sebagai keputusan yang diterima dalam hukum yang tak bertulis. Namun, pengujian sesuatu paradigma terjadi dengan adanya kegagalan yang berlarutan dalam memecahkan masalah yang menimbulkan krisis. Contohnya, para ilmuwan dan orang ramai pun berdepan dengan masalah menentukan buah tomato itu sama ada buah ataupun sayuran. Hampir semua orang keliru, dan kekeliruan yang berpanjangnya disebabkan kegagalan mengategorikan tomato ini membawa kepada kajian dan penelitian. Jadi, hasil penelitian telah dapat memecahkan masalah menimbulkan krisis, iaitu setelah menjalankan penelitian, tomato sebenarnya adalah buah. Kenapa? Hal ini kerana ahli botani telah mengesahkan bahawa tomato ni adalah sebagai buah berdasarkan sifat-sifat fisiologinya. Contoh berkenaan dengan tomato ini adalah krisis yang boleh diselesaikan. Namun, jika krisis tak dapat diselesaikan, keputusan akan menjadi negatif dan mewujud nilai negatif mengenai sesuatu paradigma yang akan menyebabkan penentangan dari masyarakat. Performatik adalah teori di mana kebenaran boleh diputuskan oleh pemegang autoriti tertentu, seperti adalah Perintah Kawalan Pergerakan Diketatkan (PKPD) yang dilaksanakan baru-baru ini di Sungai Tani Kedah kerana peningkatan kes COVID-19 di kawasan itu. Pemegang autoriti tersebut biasanya adalah seperti Sultan Agong, Perdana Menteri, Ketua Negeri dan juga Ketua Kampung. Dalam teori ini, kebenaran selalunya dihubungkan dengan pengetahuan manusia mengenai sesuatu objek, iaitu dengan menganggap sesuatu itu benar jika mempunyai pengetahuan melaluinya, tetapi sesuatu ilmu itu adalah salah jika dia tidak mempunyai pengetahuan. Teori ini membawa kesan yang positif pada kehidupan sosial masyarakat, iaitu masyarakat hidup dalam keadaan rukun, berperaturan, tertib dan stabil. Bagi meningkatkan lagi pemahaman tentang kedua-dua teori ini, saya telah melakukan perbandingan antara ciri, kelebihan dan kelemahan. Teori yang pertama adalah teori kebenaran struktural paradigmatik. Ciri-cirinya adalah kebenaran ditentukan oleh para ilmuwan, dan kedua, dia menekankan kajian dan penelitian. Dari segi kelebihan pula, dia menzahirkan kebenaran yang sahih dan dia mementingkan paradigmatik. Bagi sudut kelemahan pula, pembuktian kajian memakan masa yang panjang dan mempunyai hukum yang tak bertulis. Bagi teori performatif pula, ciri-cirinya ialah kebenaran ditentukan oleh individu yang berautoriti dan kepercayaan itu perlu dipatuhi. Bagi kelebihan untuk teori ini pula adalah kehidupan masyarakat yang rukun dan mendapat negara aman yang damai. Kelemahan untuk teori performatif pula ialah rakyat tidak berinovatif dan masyarakat tidak berfikiran kritis dan rasional. Sepanjang saya melakukan kajian untuk menyelesaikan tugasan ini, saya sedar bahawa mencari kebenaran sesuatu ilmu adalah sangat penting. Kedua-dua teori yang dikaji adalah berkenaan dengan kebenaran sesuatu ilmu pengetahuan. Dengan berpengetahuan dalam banyak bidang ilmu, kita boleh membezakan teori dan ilmu yang bersesuaian ataupun tidak bersesuaian untuk kita amalkan.